Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada sidang penonton dan juga para jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Hari ini saya nak membicarakan perihal takbiratul ihram, ya. Jadi ramai yang buat kesilapan bila mana mengangkat takbiratul ihram. Jadi insya-Allah jangan kemana-mana dan jumpa lagi bersama dengan saya selepas ini. Kita kupas berkaitan dengan isu angkat takbir ataupun takbiratul ihram. Yang pertama sekali tuan-tuan, takbiratul ihram kita ni mestilah sempurna. Dia ada rukun-rukun dia, dia ada syarat-syarat dia. Yang pertama sekali hendaklah kita berada ketiga sebelum mengangkat takbiratul ihram tadi. Menurut fiqh Imam Syafi'i dalam kitab Munyatul Musalli, hendaklah kita berada betul-betul tempat kita nak solat tadi. Apa dia? Tempat iaitu arah kiblat. Kalau kiblat di sini, di sinilah. Kena berdiri betul-betul di arah kiblat, bukan kita angkat takbir tengah berjalan. Allahu Akbar. Saya ini bahaskan tentang bab fiqh Imam Syafi'i. Okay, bila kita fiqh Imam Syafi'i, kita angkat takbir tadi, Allahu Akbar, kita telah berada di situ. Jadi bukan pada ketika kita berada di tangga, bukan kita berada di luar pintu masjid dan sebagainya. Hari ini kita bahaskan isu berkaitan dengan fiqh Imam Syafi'i saja, iaitu angkat takbiratul ihram hendaklah berada ketiga bila mana kita duduk di tempat solat tadi. Dan yang kedua pula iaitu cara untuk angkat takbiratul ihram adalah perlu berada di arah kiblat. Kita nak solat tadi, bukan kiblat di sana, bukan kiblat di sini, bukan kiblat di belakang. Hendaklah berada di hadapan kiblat kita. Angkat takbir Allahu Akbar. Begitu. Bukan membelakangi kiblat. Jadi hendaklah, iaitu yang ketiga, hendaklah kita melafazkan takbiratul ihram tadi dalam lahjah Arab ataupun bahasa Arab. Contoh Allahu Akbar tidak dibenarkan dalam bahasa lain, tidak sah. Tapi kalau sekiranya kita merasa jahil, tak reti nak solat, baru nak belajar solat, maka kita boleh gunakan bahasa yang lain, ya, dibenarkan oleh syarak untuk kita mula-mula belajar. Ingat, untuk kita mula-mula belajar. Tapi kalau sekiranya kita dah faham tentang solat, kita tidak boleh gunakan bahasa lain. Macam contoh bahasa Melayu, Allah Maha Besar, tak boleh. Dia Allahu Akbar. Begitu kaedah dia. Dan yang keempat, lafaz takbir tadi Allahu Akbar hendaklah didengari oleh telinga sendiri, bukan didengari orang lain. Contoh kalau kita solat berjemaah, kita tidak boleh ganggu orang lain kat sebelah. Contoh angkat takbir Allahu Akbar kuat-kuat, tak boleh. Jadi kena perlahankan Allahu Akbar. Imam tadi baru boleh kuat Allahu Akbar. Jadi kita tidak boleh melebihi kekuatan imam tadi, suara imam. Kita sebagai makmum hanya sekadar Allahu Akbar didengari oleh telinga sendiri, bukan didengari oleh orang lain. Sebab kita mengganggu orang lain jatuh pada dosa besar dan makruh pula kepada solat kita dan juga mengganggu solat orang lain, tak dibenarkan oleh syarak. Dan yang kelima pula, hendaklah takbiratul ihram tadi diserta sekali dengan niat kita dalam hati. Ingat, lafaz niat tadi iaitu usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Tapi lafaz dalam niat ni, dalam hati ni, dia sepintas lalu. Ingat tak? Kita kena fikir apa kita akan buat lepas ni. Itulah niat sebenarnya. Tapi ramai orang bila dia angkat takbir Allah, lama nak masuk niat tadi. Ya. Jadi bila kita dah angkat takbir tadi usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala, Allahu Akbar, niat tadi dah selari dengan Allahu Akbar. Kebar tadi dah habis dah. Ya. Ingat ya, ada banyak perbahasan tentang bab angkat takbiratul ihram. Kebanyakannya banyak yang melakukan kesilapan adalah sebanyak 60 kesilapan ataupun 70 kesilapan yang dilakukan oleh kita ketika mengangkat takbiratul ihram yang dibahaskan dalam kitab. Dalam bab dalam kitab dia beritahu banyak yang kita ni melakukan kesalahan ketika mengangkat takbiratul ihram. Macam contoh, ada yang angkat Allah, ada yang bersilat Allah, tak dibenarkan. Ada yang angkat takbir tu Allah, salah. Dia Allahu Akbar. Jadi hu akbar tu di sini dah. Maksudnya ada yang Nabi angkat ketika di bawah cuping telinga,
Dan ada ketiganya Nabi angkat begini, dan ada ketiganya Nabi membengkokkan sedikit tangan Nabi ketika begini, iaitu ketika Nabi sakit dalam peperangan ataupun ketika Nabi gering. Ada dibahaskan oleh ulama. Perawi-perawi hadis ni dia akan melihat cara Nabi solat, so dia akan rawikan hadis. Dan cara yang perempuan pula, dia ada teknik juga yang perempuan, dia kena kepik. Dan bagaimana takbir atau ihram yang perempuan punya. So yang perempuan kena ikut perempuan, so yang lelaki kena ikut lelaki. Yang perempuan tidak boleh ikut lelaki, dan yang lelaki tidak boleh ikut perempuan. Takbir ni ada dua yang dilakukan oleh manusia, yang boleh dilakukan manusia mengikut keadaan jantina dia. Yang lelaki kena ikut lelaki, yang perempuan kena ikut perempuan. Ingat, jangan melakukan kesilapan ketika mengangkat takbiratul ihram. Ada yang angkat takbiratul ihram tu Allahu Akbar, Allahu Akbar tu dah ada getaran di belakang, maksudnya gegendang Allah. Tapi ada juga yang angkat takbir Allahu Akbar, maksud dia perkuburan Allah. Ingat, bila kita angkat takbir salah dari segi sudut lahjah tadi ataupun perkataan, maka berlakulah sesuatu yang kita sebut yang bukan dalam bahasa Arab, iaitu kesilapan yang kita buat. Contoh makna dia akan jadi lari dan juga akan jadi lain. Ingat, berhati-hati bila mana kalau kita melafazkan lafaz takbir tadi Allahu Akbar, dah begitu dah. Tapi jangan buat kesilapan. So kita perlu bertalaki ataupun belajar secara bertalaki musyafahah bersama dengan guru-guru untuk menentukan sama ada betul ataupun tidak kita punya pergerakan dalam solat, rukuknya, sujudnya dan angkat takbirnya. Adakah sah solat kita kalau sekiranya tak angkat takbir? Maka tidak sah solat kita kalau sekiranya tidak angkat takbir. Ada seseorang bertanya kepada saya, Ustaz, apakah hukumnya, sah ke tidak solat saya kalau sekiranya saya solat tidak mengangkat takbir? Dalam satu hadis Nabi SAW yang berbunyi, iaitu kunci solat ialah bersuji, permulaannya ialah takbir dan penyudahnya ialah salam. Ni riwayat Abu Daud dalam kitab Sunan Abi Daud dalam bab solat. Imam berhadas selepas mengangkat kepala pada rakaat yang terakhir. Jadi kita diwajibkan untuk mengangkat takbiratul ihram selari dengan ni. Contoh macam ni, ya, selari dengan telinga kita, ya. Jadi insya-Allah saya rasa sekadar itu saja untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Taala sekalian. InsyaAllah kita perbaiki solat kita. Mana yang telah perbaiki solat dia, maka dia telah perbaiki kehidupan dia. Jadi insyaAllah moga Allah Ta'ala perbaiki kehidupan kita sebab kita perbaiki solat kita. Kalau sesiapa yang nak belajar solat, tolonglah cari guru yang mursyid. Guru yang mursyid, guru yang faqih tentang ilmunya. Dalam YouTube kita tengok juga, sebab kadang-kadang takut dia bukan adalah seorang yang faqih tentang ilmunya. Mungkin dia lebih pro kepada ilmu lain, ilmu akaun dan sebagainya. Tapi kita kena cari guru yang mursyid, yang alim tentang agamanya. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi untuk video yang akan datang.